harus gagal. Untuk apa bersedih? Semua tertulis. Kita harus lalui dengan solusi. Berusaha demi negara yang tercinta. Hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha tanpa coba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world.
dicurahkan bakti penuh setia demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh taat. Sama bekerja, sama berusaha, setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar Penuh setia untuk agama, bangsa dan negara. Hey alam, demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia setia demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh taat. Sama bekerja, sama berusaha, setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar penuh setia untuk agama, bangsa dan negara. Sahabat semua, pada pagi ini saya berharap semua dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga tercinta, dan ingat jangan lupa mengamalkan norma baru dalam kehidupan harian kita seperti memakai mask ketika keluar rumah, jaga jarak anda walau di mana anda berada. Saya Muhammad Ali Hanafi dari Jabatan Penerangan Negeri Sembilan, dan pada pagi ini saya akan menjadi moderator bagi anda bagi program Influencer at Japan Negeri Sembilan. Program ini dibuat secara maya oleh Jabatan Penerangan Malaysia khusus untuk berbicara berkaitan isu-isu semasa dan sensasi di negara kita. Baik, hari ini kita akan membincangkan topik yang memang menarik, COVID-19 bersatu teguh, bercerai roboh. Seperti mana yang kita ketahui, situasi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia memang merupakan satu bencana yang tidak dijangka. Tetapi jika dilihat daripada suatu sudut yang lain, iaitu sudut perpaduan, ia merupakan satu rahmat di mana ia membantu memantapkan lagi konsep perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Berbanding sebelum pandemik ini berlaku, kita lihat banyak perdebatan, konflik juga persaingan melibatkan dari aspek perkauman. Memang ada juga kerjasama tetapi agak terbatas, dan semasa pandemik berlangsung,
sedang membadai di seluruh negara semasa ini. Kita lihat masyarakat mula sedar yang mereka perlu hidup bersama, saling membantu, menghormati satu sama lain, dan kerjasama mereka juga semakin tinggi untuk kerjasama mereka juga semakin tinggi. Konflik dalam masyarakat melibatkan isu perkauman sudah tidak kita dengari lagi. Jadi saya rasa inilah masanya untuk kita mewar-warkan kepada rakyat akan usaha-usaha yang telah kerajaan laksanakan selama ini bagi mengukuhkan semangat perpaduan ini. Okey, pada hari ini kita bersama-sama dengan panel kita iaitu Encik Gan Chi Bio. Apa khabar Encik Gan? Ya, baik. Beliau merupakan pengerusi KRT Mantin A dan juga pengerusi Skuad Unity Zon 4 daerah Seremban. Ya. Elok saya bacakan sedikit biodata tentang beliau. Beliau berumur 54 tahun Encik Gan. 54, nampak muda ni. Kan dah tua-tua dah. Berasal daripada Kelantan dan kini duduk di Mantin dan telah bermaustatin di sana selama 23 tahun. Ya. Okey, merupakan bekas TNB, pekerja TNB dan telah berkhidmat selama 16 tahun bersama Jabatan Perpaduan. Ya. Lama. Dan kini beliau berniaga sendiri. Okey, kita terus kepada panel kita. Untuk soalan yang pertama daripada pihak kami, bolehkah Tuan kongsikan kepada kami latar belakang dan pengalaman Tuan dalam rukun negara? Okey, selamat pagi. Salam perpaduan kepada semua yang ada di sana. Sebelum saya nak kongsikan pengalaman saya rasa lebih baik saya kenalkan dulu tentang KRT, fungsi-fungsi KRT. Untuk makluman bahawa kawasan rukun tetangga ataupun disingkat katakan dipanggil KRT ni, dia merupakan satu badan NGO yang di bawah selia Jabatan Perpaduan Integrasi dan Nasional. Okey, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Dan untuk menubuhkan KRT, dasarnya kita kena ada 400 rumah dalam kawasan tersebut. Dan yang terdiri daripada 25 orang AJK, ahli jawatan kuasa, yang dipilih. Pengurusi adalah dilantik, bukan dipilih. Okey, dilantik oleh pengarah. Okay. Dan pengurusi akan menubuhkan jawatan kuasa dia untuk pemilihan jawatan kuasa sebanyak 25 orang. Untuk kawasan saya dah 16 tahun dalam KRT, pengalaman dalam KRT. Saya mula dengan KRT Mantin A masa tu. Masa tu saya merupakan AJK saja. Selepas dah AJK dah beberapa tahun, maka saya dibagi amanah untuk memegang jawatan pengurusi lah sampai hari ini. Saya ingat dah ada 10 tahun dah. Oh, lama. Ada 10 tahun. Dan pada masa yang sama, pada 6 tahun lepas, masa jabatan menubuhkan jawatan kuasa permuafakatan KRT Zon, maka saya sekali lagi dilantik sebagai pengurusi lah untuk Zon 4. Okay? Dan kini menjadi pengurusi untuk Skuad Unity. Atau dipanggil ketua Skuad Unity untuk kawasan Zon 4. Bila saya sebut Zon 4 ni, kita kena terang juga. Sebab bila sebut Zon 4, di mana sebenarnya Zon 4 ni? Saya pun tak tahu tu. Okey, Zon 4 ni sebenarnya kalau kat Seremban, dia di bawah Parlimen Seremban. Parlimen Seremban yang melibatkan Don Nilai, Don Temiang dan Don Lobah. Keseluruhan Zon 4 sekarang ni ada 46 KRT di bawah saya. 46. Ya. Daerah Seremban kita ada 5 zon dan kita Parlimen Seremban jatuh pada Zon 4. Okey. Saya rasa itulah sedikit saya dalam pengalaman saya dalam KRT, yang boleh saya nyatakan. 10 tahun dalam KRT, satu masa yang begitu lama Cik Gan ya. Okey, pengalaman Tuan dalam pengurusan dan pelaksanaan aktiviti rukun negara dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ya. Kita sekarang ni sedang dalam keadaan PKP kan. PKP, kita mula dengan PKP, lepas tu kita mula dengan kemudian dengan PKPB, balik lagi pada PKP. Jadi macam mana pengalaman Tuan dalam pengurusan pelaksanaan aktiviti rukun tetangga dan tempoh ni? Sebenarnya walaupun sekarang dalam pandemik COVID-19, okey, sepatutnya kita kena dalam keadaan berjaga-jagalah, kan, berwaspada. Tetapi bagi KRT, kita tak pernah berhenti. Kita tak pernah stop sebabkan COVID-19. Malah
kita lebih aktif lagi daripada biasa. Cuma kata kita aktif dari segi berjaga-jaga, dengan cara berjaga-jaga dan ikut spek SOP. Sebagai contoh saya katakanlah, dalam musim COVID-19 ni, kita masih lagi AJK KRT ni, kita masih lagi mulakan edaran mask mas ke dalam kawasan taman untuk demi menjaga keselamatan dia orang. Kita masih lagi membuat edaran, kita buat hebohan dalam taman, cara-cara nak menjaga keselamatan, cara-cara SOP yang ada. Di mana daripada penerangan pun masuk bersama. Memang kita ada IOW. Yes, bawah van bergerak tu. Bawah van. Kita selalu ajak penerangan, jabatan penerangan untuk bersama untuk buat hebohan ni. Dan di mana kita letakkan risalah ke dalam peti surat diorang ni supaya diorang faham. Pada masa yang sama kita pun dalam musim sekarang ni kita pun buat juga di mana kita buat sumbangan AJK, sumbangan kepada AJK yang kena COVID-19. Sebab ada AJK yang ketua keluarga yang kena COVID-19, maka ahli keluarga dalam kesusahan. Maka di masa inilah kita buat bagi sumbangan kepada diorang, sedekah kat diorang untuk menampung sedikitlah dalam kehidupan dia orang. Yalah, aktiviti berskala besar pun kita tak boleh buat. Betul. Banyak PKP kan. Betul. Dan juga pada masa yang sama, macam contoh kawasan yang telah pun bukan kawasan merah, kawasan hijau. Okey, SRS boleh jalan. Untuk maklumat Bawah Negeri Sembilan, kalau tak silap saya, yang saya terima data ialah terdapat lebih kurang 46 SRS yang tengah berjalan sekarang. Sebab kawasan dia bukan kawasan merah. Maka kita galakkan program-program macam ni masih dijalankan lagi. You know? Okay? Zon 4, ada berapa banyak pasal perumahan di sana? Oh, banyak. Tadi ada di zon 4 aja. Zon 4 aja, di bawah zon 4 kita ada 46 KRT, man. Dalam sepanjang tuan bekerja di dalam berkhidmat di dalam KRT, apakah tuan tengok impak yang besar dapat dilihat semasa PKP ini memberi impak kepada konteks semangat perpaduan dan cita kawan? Sebenarnya kita nampak bahawa dalam KRT, sama ada dari masa tempoh COVID-19 ataupun bukan COVID-19, dalam KRT memang kita pupukkan semangat sekeluarga. Kita pupukkan semangat sekeluarga. Kita pupukkan semangat sekeluarga di mana tanpa bangsa, tanpa agama dan tanpa kaum. Kita boleh kerjasama antara satu sama lain dalam KRT. You boleh nampak bahawa contoh macam Zon 4 ataupun seluruh Negeri Sembilan, kita terdapat sebilangan pengusi-pengusi kaum Cina, ada yang pengusi yang kaum India, pengusi yang kaum Melayu, you know. Okay? Tetapi mereka dapat kerjasama antara satu sama lain. Kita tak ada perbezaan antara dari segi kaum sebenarnya. Tambah pula dalam COVID-19, pandemik COVID-19. Hubungan dia orang lagi ketat, lagi rapat. Okey? Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa motif yang kita nak hala tujukan ialah satu, ialah membenteras COVID-19. Ya, sebagai contoh, tenaga kerja yang keluar membantu. Wisalah-wisalah yang kita bagi kepada luar. Tak pilih bangsa pun. Tak pilih bangsa, tak pilih agama. Kita memang kerjasama. Tak ada. Jadi bukan kata tak ada, kita bukan kata COVID-19. Malah dalam COVID-19 ni kita lagi rapat. Kita lagi rapat antara satu sama lain. Yang ada sekarang. Okey, untuk para penonton di luar sana, anda boleh bertanyakan soalan di dalam FB Live Jabatan Penerangan. Jika ada sebarang pertanyaan kepada panel kita, boleh diajukan dalam live FB Jabatan Penerangan. Okey, kita terus pada situasi semasa sekarang. Tuan Ya. pada pandangan tuan, kalau kita sentuh tentang perpaduan negara, apakah situasi pada masa kini dan adakah ia kukuh ataupun pada tahap membimbang?
konsep perpaduan memang diterapkan di dalam negara kita. Di mana kita dapati bahawa orang-orang yang dilahir sebelum merdeka, dia dapati bahawa dia lebih mantap dari segi perpaduan. Sebab dia dapat menghargai macam mana negara Malaysia dapat merdeka. Okey? Okey, merdeka. Tetapi bagi yang selepas kepada hari merdeka tu, dia pun okey juga. Di mana kita terapkan banyak kepada perpaduan ni dari segi akar umbi yang dianjurkan oleh KRT. Buat masa sekarang saya rasa perpaduan dari segi tahap dia amat menggembirakan lah. Menggembirakan, di mana perpaduan memainkan peranan yang sangat penting dalam konteks tersebut. Itulah Jabatan Perpaduan tubuhkan banyak-banyak KRT, okey, dalam kawasan zon-zon yang ditentukan, yang dikenal pasti. Okey? Dan pergaulan antara kita dalam KRT pun sangat-sangat rapat. Sebagai contohnya, tengok sekarang ni musim tahun baru Cina. Banyak arti kat luar tu yang gantung tanglong. Walaupun pengurusi itu bukan Cina. Okey? Itu dapat tengok bahawa tahap perpaduan kita dalam buat masa sekarang memang tidak menjadi masalah. Betul. Menyambut perayaan bagi saya, kaum-kaum di Malaysia ni dah macam satu budaya. Ya. Orang Melayu raya, orang Cina pun raya. Betul. Orang Cina raya, orang India pun raya. Betul. Okey, pada pandangan tuan tadi, orang yang lahir sebelum merdeka dan selepas merdeka adalah lebih kuat semangat perpaduan mereka kan. Jadi apa pandangan tuan puan tentang generasi muda kita ni? Adakah semangat perpaduan ni kekurangan atau terhakis? Okey, saya rasa bahawa semangat perpaduan kita patut pupuk semangat perpaduan ni mulai daripada tahap persekolahan. Kalau contoh kita boleh pupukkan semangat ni pada tahap persekolahan, contoh masa tabika sebagai contohnya, di mana masa tabika, masa saya semua kecil-kecil dulu, saya masih ingat dalam kelas adalah satu subjek dipanggil civic ataupun betul. tata susila, Betul. pengetahuan am, okey, ataupun sejarah Malaysia. Okey? Kita ada semua tu. Ada kan? Tapi dulu tu kita nampak remeh-temeh subjek tu. Tak penting. Tapi untuk maklumat, itulah subjek yang paling penting. Itulah subjek yang paling penting. Subjek itulah yang akan membawa kepada kita perfahaman untuk bersatu di bawah satu bumbung. Okey? Itu saya galakkan supaya perpaduan ni, ayat perpaduan, perkataan perpaduan ni patut kita pupuk masa muda-muda lagi. Kalau kita dapat pupuk masa muda-muda lagi, budak-budak ni telah pun ditanamkan konsep perpaduan pada mula-mula, pada muda. Saya rasa bila naik generasi yang baru ni, dia akan berpegang. Dia tak gugat lah. Maknanya kita perlu pupuk semangat ni di peringkat persekolahan lagi lah. Daripada tadika lagi kalau boleh. Jadi kita berhenti sekejap untuk beli laluan untuk video. Sama-sama kita nonton. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia.
Assalamualaikum Waalaikum dan ni hao Dari orang semenanjung Borneo dan Pulau Mari kita jaga kita Jadi kami dan mereka Sama-sama kumpul selesa Mohon dan mereka Melayu asli Cina India Kadasan Iban Bugis pun ada. Semua kaya dengan budaya Di bawah kibaran satu bendera Anak Malaysia Saya anak Malaysia Saya anak Malaysia Saya anak Malaysia Hujan emas di negeri orang Hujan batu di negeri kita Walaupun cantik negeri orang, cantik lagi Malaysia. Saya anak Malaysia Saya anak Malaysia Saya anak Malaysia Anak Malaysia Okey, kita kembali semula Cik Gan Ya. dalam program Influencer at Japan Negeri Sembilan pada lepas kita tengok video tadi. Jadi kita tengok dulu soalan-soalan daripada penonton. Ada penonton daripada Cik Sapa, dia tanya semasa PKP ni SRS masih berjalan ataupun tidak? Oh. Okey. Seperti mana yang kita semua tadi dimaklumkan oleh jabatan. Sebenarnya SRS tidak boleh dijalankan semasa PKP. Okey. Inilah sekila yang kita terima. Tetapi memandangkan ada juga kawasan masa PKP ni, ada kawasan yang zon merah, ada kawasan yang zon hijau. Bila macam tu, yang zon hijau ni, okey, jabatan membenarkan untuk membuat rondaan. Oh, maknanya rondaan di tempat kawasan Yang hijau. zon hijau saja. aja. Untuk merah memang tak boleh, tak boleh. Benarkan. Okey. Sepanjang ni. Jadi ada soalan lagi daripada Puan Padma. Dia tanya pengalaman manis Tuan sepanjang menjawat jawatan sebagai pengalaman manis Tuan. Patutnya pengalaman manis kena cakap di ujung ni. Tak apa. Okey, untuk makluman bahawa untuk sesiapa yang di luar tu, yang bukan dalam grup ataupun dalam AJK KRT, saya menggalakkan tuan dan puan-puan ceburilah diri dalam KRT. Sebab apa? Kita akan jumpa satu suasana yang dimasukkan sekeluarga dalam KRT. Di mana di luar kita takkan nampak. Maksud sekeluarga tu ialah di dalam KRT, jikalau kita tak bawa niat yang jahat, niat yang tersirap kat belakang, bawa hati yang terbuka untuk membuat perkhidmatan dalam KRT, tuan dan puan-puan, kawan-kawan di luar, saya bagi tahu you, KRT merupakan satu organisasi yang sangat-sangat mantap dan tak ada perbezaan kaum. Tak ada perbezaan bangsa dalam tu. Tapi niat kena baik. Oh, nak masuk ni nasihat kepada orang ramai kat luar sana, nak masuk ke hati niat kena baik dulu. Ceburin ke hati. Cebur ke hati. Okey. Ya. Jadi
sepanjang Puan Cik Gan lalui sebagai KRT, dan tadi ada satu lagi apa, Squad Unity ya? Squad Unity. Squad Unity tu apa, Squad Unity tu? Okey, Squad Unity ni sebenarnya ditubuhkan, sebenarnya yang paling penting ialah untuk membantu. Dia Squad Unity, dia membantu orang-orang yang perlu dibantukan. Terwujudnya Squad Unity ni sebabkan oleh PKP. Sebabkan COVID-19. Sebelum PKP. Okay, sebelum PKP ada, tetapi tak begitu aktif. Tapi dia lebih aktif selepas MCO ni. Selepas MCO, PKP. Di mana dia lebih mirip kepada sebagai contoh misi banjir dekat negeri lain. Okey, kita guna Squad Unity. Kita gerak melalui Squad Unity. Oh, itulah Squad Unity. Sebab nama Unity tu nampak unik. United ya. Ingatkan sekali. Sebelum ni dia memang nama Squad Unity ke ataupun ada nama lain? Sebelum ni memang nama Squad Unity. Memang Squad Unity lah. Yes. Dia pun di bawah Jabatan Perpaduan ke ataupun di bawah KRT? Dia bawah Jawatan Perpaduan yang dikendalikan oleh KRT masing-masing. Okey. Okey, kita ada soalan Kita tengok soalan Cik Gan. Ini daripada Ati. Assalamualaikum. Tuan, saya ingin bertanya, apakah langkah untuk kita mengatasi masalah dalam mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional memandangkan sekarang negara telah dilanda masalah COVID? Apa dia tanya tu? Apa untuk langkah untuk kita ambil bagi mengatasi masalah perpaduan dan integrasi nasional dalam keadaan negara dilanda COVID lah? Soalan ni terlampau umum sangat ni. Terlampau umum sangat, di mana luas skop dia. Biar saya kecilkan dalam KRT. Okey? Saya kecilkan dalam KRT. Kalau dalam KRT, sebenarnya dalam musim COVID-19 ni, seperti mana yang saya cerita, kita AJK lebih bersatu. Sebab apa? Sebab kita faham bahawa COVID-19, penyakit COVID-19 ni, pandemik COVID-19, dia tak kenal bangsa, dia tak kenal orang. Okey? Dia akan pergi mana-mana orang yang akan kena penyakit. So bila dalam keadaan macam tu, AJK yang ada dalam kawasan kita, dalam taman kita sekalipun, kita lebih berhati-hati. Bila sebut lebih berhati-hati, bermakna bukan individu, mesti kena dalam berkumpulan. Dan inilah peranan AJK KRT yang dalam taman untuk bersama penduduk dekat kawasan zoning dia, dalam kawasan zone area dia. Sebelum pandemik COVID-19, macam mana sambutan orang ramai di kawasan KRT? Sebenarnya sebelum COVID-19, KRT berfungsi macam biasa. Cuma kata sebelum COVID-19 ni, KRT yang berjalan dalam kawasan taman-taman, kita membuat program-program yang besar ataupun yang kecil, mungkin tak nampak. Tak nampak. Sebab banyak program yang tengah jalankan. Persatuan-persatuan lain, pertubuhan lain pun berjalan macam biasa. Tapi masa COVID-19 ni pula, yang lain terpaksa berhenti. Tapi KRT masih bergerak. Maka dan KRT bergerak pula berteraskan COVID-19. So dalam keadaan macam tu, maka lebih nampaklah program dia buat masa sekarang. Jadi ada soalan lagi tuan daripada Encik Syaril alias, adakah KRT turut berubah bersama politik semasa? Ada KRT terlibat politik ni? I suka soalan ni. Okey, macam ni. Saya selalu sebut, mungkin ada di kalangan ahli politik yang menjadi AJK dalam KRT. Atau menjadi pengurusi dalam KRT. Atau memegang apa-apa jawatan dalam KRT. Bila kita dalam KRT, nasihat saya lah, bila kita dalam KRT, kita kena buka baju politik kita. Bila kita dalam politik, kita jangan pakai baju KRT. Sebab apa? Dasarnya KRT ni di bawah Jabatan Perpaduan, dia bersatu antara sama dia. Dia bukan saja bersatu dari segi bangsa, agama ataupun kebudayaan, even politik. Tak kisah. Maksudnya jawatan kuasa tu bukanlah kata orang A saja, orang B saja, tak ada. Dia akan bercampur gaul dalam tu. So di situlah kan wujudnya satu bumbung yang besar yang mana-mana parti, mana bangsa boleh masuk. Betul. Okey. So bagi saya ialah KRT tidak patut dipolitikkan. Kalau KRT dipolitikkan, maka
perkataan perpaduan dah tak wujud lagi dah. Tak wujud lagi. Ya, betul. Saya setuju dengan pandangan Cik Gan tu. Jadi kalau nak masuk KRT, politik letak luar. Bertugas sebagai orang KRT untuk Betul. membantu masyarakat dan orang ramai di setempat lah. Betul. Betul, Cik Gan. Betul. Okey, saya harap Encik alias Cik Syaril tadi puas hatilah dengan jawapan tadi. Soalan dia amat disukai oleh Cik Gan. Dan seterusnya saya nak tanya pada Cik Gan, apakah strategi dan cadangan baru yang sedang dan akan dilaksanakan oleh KRT untuk memantapkan lagi konsep perpaduan di kalangan masyarakat berbelang kaum di negara ini? Untuk makluman bahawa dalam musim pandemik COVID-19 ni, kita telah memikirkan banyak program. Kita dah fikir banyak program untuk berselaraskan dengan COVID-19 dan bersama rakyat. Sebagai contohnya yang akan datang, kita akan buatkan program demam darah. Sebesar-besarnya. Okey. Sebab apa? Sebab saya difahamkan bahawa tabung darah negara sekarang memang dalam kritikal. Tak cukup. Okey. Dan inilah masa yang sesuai untuk kita bantu pihak tabung darah negara adakan projek demam darah. Tapi ikut SOP yang ditentukan. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, musim sekarang juga banyak orang luar, terutamanya penjaja-penjaja yang tak ada pendapatan yang kekal. Banyak keluarga-keluarga menjadi daif sebabkan pandemik, sebabkan COVID-19, sebab dia tak dapat berniaga. Okey? Terjejas pendapatan. Maka kita telah buat satu projek baru-baru ni. KRT akan adakan kabut sales. Sebagai contoh Zoom 4, saya buat Zoom 4. Zoom 4 kita akan buat satu kabut sales dengan mendapat derma sumbangan baju-baju pakaian terpakai daripada luar. Buat masa sekarang saya dah kumpulkan dekat office saya, dekat KRT saya, lebih kurang 8,000 lai. Oh, 8,000 banyak tu. Dan benda ni akan dijual seperti kabut sales. Daripada jualan tu, kita dah kira kita akan dapat lebih kurang 20,000. Dengan sehelai RM3 atau RM4 kabut sales. Kabut sales. Yang datang pun kita belas dalam Facebook lah. Belas dalam Facebook, you know. Okay? Dan kita akan duit 20,000 ni apa yang kita buat lah. Kita akan sumbangkan barangan kepada 200 keluarga dalam Zoom 4 yang daif sebabkan pandemik COVID-19. Inilah siri-siri projek yang akan kita buat masa sekarang. Oh, maknanya kita KRT bercadang untuk menderma darah, tabung derma darah. Program derma darah. Program tabung derma darah melibatkan semualah untuk dibuat di kawasan tuan lah. Yes. Di No, kawasan dalam tuan. kawasan KRT. Kita memang galakkan semua KRT buat. Oh, maknanya bukan saja Zoom 4. meliputi semua KRT yang ada. Kalau boleh silalah satu Malaysia. Sebab memang tabung darah memang tak cukup sekarang. Okey? Satu beg darah boleh bantu 3 orang. Okey? Memang tak cukup. Buatlah sebanyak-banyak yang boleh. Tapi jangan lupa ikut SOP. Betul tu. Yeah. Kena ikut SOP. Zaman sekarang ni kita tengah dilanda dengan COVID tuan. Betul. Dan kita break sekejap. Okay, kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung selepas ini. Sudah break. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn. Dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Baik tu. Bawa boy, lama lagi ke? Sabarlah Gopal. Hari ni kita orang sibuk sikit. Tengok ni.
Tak putus-putus pesanan dari pagi tadi. Ha, Food Papa dah sampai. Bungkusan Food Papa belum siap lagi? Kejap ya, Pipi. Kami tengah tak cukup tangan ni. Belum siap. Hei, ramai customer tengah tunggu ni. Aduh, habislah. Jatuh rating kebenaran nanti. Apa kata? Kita semua tolak Abang Bobobor. Siapkan pesanan tu. Yalah, lagi cepat siap. Lagi cepat kita mari minum. Jom! Bungkusan laju! Apungan gravity. Nampak macam diorang perlukan pertolongan. Ha, jom tolong. Boboiboy kuasa 3. Jom hantar. Baik. Tahniah anak muda. Misi norma baru kita dah berjaya. Nasib baik korang ada. Terima kasih sebab tolong. Hayya, kita kan hidup bermasyarakat. Kenalah saling tolong-menolong, Betul tu. Nah, kata belanja. Ha? Betul ke itu, Abah? Iyalah. Dah buat kerja sama-sama, enjoy pun sama-sama lah kan? Yeay, terima kasih, Abah. Terbaik. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira. Asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Setelah dijajah oleh Portugis, Kami Azek dan orang Inggris. Saya anak Malaysia. saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Dari Perlis sampai ke Sabah, rakyat bersatu kekal muhibah. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin hidup mewah. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Assalamualaikum, Waalaikum dan Ni Hao. Dari orang semenanjung, Borneo dan Pulau. Mari kita jaga kita, dari kami dan mereka. Sama-sama pun berselesa, mohon dan merdeka. Melayu asli, Cina, India, Kadazan, Iban, Bugis pun ada. Semua kaya dengan budaya.
Okey, Cik Gan, kita bersama lagi dalam program Influencer at Japan Negeri Sembilan. Saya nak tanya Cik Gan, pengalaman dan cabaran bekerja dengan Jabatan Penerangan, Jabatan Perpaduan. Tuan dah bekerja dengan di bawah KRT selama 16 tahun. Tentu banyak pengalaman tuan. Kalau tanya saya secara peribadi, saya rasa Jabatan Perpaduan merupakan satu jabatan yang amat-amat penting dalam pentadbiran kerajaan, di mana Jabatan Perpaduan ni dia akan berteraskan unity, community dalam negara Malaysia. Kemajuan sesuatu negara dia memang bergantung kepada perpaduan ataupun persefahaman ataupun bersatunya rakyat dia. Sama juga dengan KRT. Sama juga dengan KRT. KRT yang ditubuhkan pun sama. Jikalau mereka dapat bekerjasama bersama dalam satu bumbung, maka KRT tersebut boleh dilaksanakan lebih senang. Kalau dia boleh lebih senang, maka jabatan lagi tak ada masalah. Selama saya sebagai pengurusi kat KRT, Martin A dan juga mentadbir jawatankuasa pemuafakatan dan juga skuad unity sekarang ni, saya rasakan bahawa kita tidak ada masalah dengan jabatan. Sebab apa? Jabatan Perpaduan Integrasi Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional peringkat Negeri Sembilan, dia selalu membantu dan menyalurkan maklumat yang patut kita tahu kepada kita. Dan pada masa yang sama, dia merupakan ibu dan bapa kita lah. Bila kita bermasalah, kita akan mengadu. Dan saya rasakan bahawa kalau pengurusi yang KRT tersebut, tidak ada orang kata udang di sebalik batu. Tak ada benda ini, maka dia tidak menjadi masalah untuk bekerjasama dengan KRT ataupun Jabatan Perpaduan. Kecuali dia ambil jawatan tu dengan berhajat sesuatu. Itu yang susah tu. Okey? Itu balik pada politik lah. Itu balik politik ke, sama ada perniagaan ke politik. Jangan ada macam tu. Itulah saya selalu nasihatkan kepada AJK saya. Kalau anda nak berpolitik, kalau anda nak berniaga, bukan platformnya masuk KRT. Jadi KRT. KRT ialah sukarelawan, tak ada gaji. Tak ada gaji. Tak ada gaji. Dah bukan tak ada gaji, kena sumbang lagi. Kena sumbang lagi. Okey, Cik Tan. Kalaulah saya di kawasan saya nak menubuhkan KRT, bagaimanakah cara-cara dia, prosedur-prosedur yang perlu saya buat untuk menubuhkan sebuah KRT di taman saya? Bagus. Soalan bagus. Okey, sebenarnya semua taman berkelayakan untuk menubuhkan KRT. Okey, itu dasar. Tak ada dasar yang mengatakan bahawa kawasan ni tak boleh tubuh KRT. Tak ada. Itu konsep dasar dia, kita kena pegang dulu. Tapi bila kita nak tubuh KRT, kita kena penuhi syarat-syarat dia. Yang pertama, kita kena pasti bahawa zoning kita terdapat 400 rumah. 400 rumah. Okey, 400 rumah. Yang kedua, kita kena buat pro-tem committee. Jawatankuasa penganjur. Betul. Yang seramai 20 hingga 25 orang. Dan maklumkan kepada Jabatan Penerangan. Kalau daerah lah. Okey? Jabatan Perpaduan. Jabatan Perpaduan. Okey, daerah kepada pegawai tersebut maklumkan bahawa kawasan ni berhajat nak tubuhkan KRT. Maka perancangan tarikh dan masa tempat akan diset untuk pegawai tersebut datang bagi penerangan, taklimat pengenalan. Okey? Bila dah bagi pengenalan kepada 20 hingga 25 orang ahli yang baru ni, bawah pro-tem ataupun jawatankuasa penganjur, bila dia dah faham, dah okey, maka pegawai tersebut akan menyerahkan borang yang dipanggil Format C kepada kumpulan ni lah. Okay? Pada AJK lah. Pada AJK ni untuk diisi. Dan the pro-tem committee pula ataupun jawatankuasa penganjur ni, dia kena tubuhlah cara dalaman dia. Siapakah yang dirasa sesuai untuk memegang jawatan tertentu. Dan biasanya jabatan akan menaja baliklah. Siapakah di antara kalangan diorang tu yang berkelayakan untuk ataupun berkeinginan untuk jadi pengurusi.
Sebab pengurusi dia tak ada mesyuarat agung Pengurusi memang dilantik oleh jabatan. Tapi jabatan tak kena ada orang pada permulaannya. So sekurang-kurangnya jabatan pun nak juga nama daripada kalangan jawatan kuasa penganjur. Okey. Lepas pada tu dah isi, dia submit, dia hantar je kerja pada jawatan, maka proses akan berjalan. Sampailah didaftarkan, dirasmikan dan disahkan. Dan jabatan akan bagi tahu kat dia balik semula. Bagaimana pula dengan keahlian untuk orang ramai penduduk yang duduk di kawasan tu, atau automatik duduk bawah KRT ke ataupun kena isi borang juga? Okey. Sebenarnya ahli dia, member dia tu, selain pada 25 orang yang ditubuhkan, member tu semua. Maknanya kita automatik. Kalau kata ada 300 rumah kat situ, 300 tu automatik dia orang adalah ahli KRT. Ahli KRT. Automatik. Automatik. Terima kasih atas perangan Tuan. Okey, kita tengok soalan daripada penonton. Ada banyak soalan ni. Ni daripada Puan Hati lagi, memandangkan PKP masing-masing perlu berada di rumah sekarang. Jadi ada tak tips-tips dan perkongsian panduan rukun tetangga pada ketika ini? Maksudnya? Kalau mana minta tips kalau sepanjang PKP ni, apa yang... Okey, dalam musim PKP ni, walaupun I katakan bahawa kita masih bergerak, betul tak? Sebagai contoh, kita mesyuarat dalam internet lah. Kita buat Zoom meeting, buat Skype, semua online. Semua online. Mesyuarat dalam online. Dan pelaksanaan pula, bila contoh kita buat edaran mas kepada kawasan perumahan. Okey? Bukan semua yang keluar. Jawatan kuasa tu mungkin 3 orang yang kita yang sanggup keluar bersama dengan kita, dan kita bergilir-gilir. Lorong ni mungkin 3 orang yang in charge. Lorong 2 mungkin 3 orang yang in charge. So bermakna kita tidak dalam kumpulan. Dan pula kita tak ada personal contact, di mana kita akan masuk dalam letterbox. Rumah ke rumah. Maknanya kita tak datang ramai-ramai dengan AJK yang 20-25 tu kan. Cuma sebab PKP ya. Yes. Jadi Cik Tan, ada lagi soalan ni. Soalan tentang kenapa generasi muda sekarang tak suka sangat menyertai KRT. Kenapa generasi muda sekarang tak suka sertai KRT? Untuk makluman semua bahawa rukun tetangga, KRT, kawasan rukun tetangga ni, kita bukan saja ada rukun tetangga. Jatuh rukun tetangga bukan satu induk saja. Bawah tu, dia ada lagi jiran muda, tunas jiran, sejiwa, warga emas. Okey? So yang pemuda, generasi muda ni, dia lebih fokuskan kepada jiran muda. Ada jiran muda. Jiran muda umurnya 13 hingga 18 tahun. Tunas jiran 3 tahun hingga 12 tahun. Okey? Dan warga emas 65 ke atas. Okey. Saya rasa generasi muda dia minat, sebab apa dia tak minat join KRT? Saya rasa yang pertamanya ialah AJK atau pengurusi KRT tersebut tidak mendedahkan program-program generasi muda. Program-program. Okay? Cuba fikirkan. AJK ataupun pengurusi jawatankuasa kena fikirkan program-program yang boleh menarik perhatian pemuda-pemudi ini untuk datang join. Dan dia rasa, suddenly dia nampak, benda ni aku tak pernah tengok orang buat, ni dia orang buat. Sebagai contoh, fikirkan, apakah generasi muda yang suka? Contohnya apa? Generasi muda. Gaming. Contoh, gaming. Betul. Internet gaming. Okey, buat. Kita buat kelas mengajar internet gaming, pertandingan game dalam internet. Yes. Boleh. Kita boleh wujudkan benda-benda macam ni. Okey, wujudkan benda-benda yang orang tak buat. Itu sebab kadang-kadang saya dah lama dalam pengurusi, saya dah dalam KRT. Saya selalu bagi tahu kat jawatankuasa. Cubalah kita buat sesuatu yang out of the box. Jangan asyik yang sama je. Dia tak tahu benda yang sama. Buat satu benda yang out of the box, di luar pada kotak, supaya benda tu orang nampak. Mula-mula orang tak nampak KRT. Betul. Bila kita buat program yang di luar kotak, orang mula tengok, yalah, program ni tak ada pernah orang buat. Dia orang buat. Betul. Satu cara yang menarik untuk menarik minat orang-orang muda untuk join KRT. Contoh, bos. Contoh, tuan. Bagilah kursus
baiki motor. Betul ni. Kan? Generasi muda ni kan dia suka motor. Tak apa, bukan kita nak suruh dia pergi race. Tetapi biar dia faham apa benda yang ada dalam motor, cara nak baiki motor, nak servis motor. Boleh tak? Boleh. Okey, kita terus pada soalan utama kita. Di kalangan generasi muda lagi kita masih lagi tentang generasi muda. Pengaruh media sosial ni kita nampak begitu tinggi di kalangan generasi muda dan akhir-akhir ini menjadi ancaman baru kepada perpaduan masyarakat belang kaum di negara ini. Sebab ada tindakan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakannya untuk menyebarkan berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian. Pada pandangan tuan, bagaimana perlu mendidik generasi muda? Okey, sebelum tu saya nak maklumkan bahawa saya setuju dengan tindakan kerajaan, tindakan dan hukuman kerajaan terhadap pihak yang tak bertanggungjawab, ke atas salah guna media sosial. Hukuman yang dikenakan ataupun tindakan yang dikenakan oleh pihak kerajaan memang patut diketatkan dan dikerapkan, okey, ke atas kes-kes macam ni. Untuk generasi muda seperti mana yang saya sebut pagi tadi, saya katakan bahawa saya lebih setuju budak-budak tersebut ataupun generasi muda tersebut dididik semasa di pangku sekolah. Saya rasa asas ataupun akal yang mula-mula tu penting. Jikalau kita dapat terapkan keharmonian dan kerohanian yang betul pada budak-budak, okey, maka pemikiran mereka tidak begitu senang untuk dikotorkan. Maka di sini saya katakan bahawa tabika, contoh tabika KRT, di peringkat KRT, amat penting untuk menyalurkan maklumat dan juga pengetahuan yang betul, konsep yang betul pada budak-budak. Saya pernah sebut dalam satu ceramah, saya katakan bahawa antara cikgu-cikgu yang mengajar ni, okey, sebenarnya paling penting, cikgu yang mana yang paling penting ialah cikgu masa tabika. Cikgu yang kelas tabika tu ialah merupakan zaman yang paling penting sekali dalam riwayat budak-budak ni. Sebab apa? Masa kita hantar anak kita ke tabika, anak kita pemikiran dia masih kosong lagi. Kalau cikgu kata ini ialah 3, itulah dia pegang 3. Kalau cikgu kata ini ialah 1, itulah dia pegang 1. Walaupun 5. Okey? Sebab masa pemikiran dia kosong. Dia terima apa yang dia input. Itulah cikgu tabika yang ada sekarang memang kena menerapkan konsep perpaduan, konsep keharmonian, rohani yang betul dengan pandangan yang betul kepada dia orang. Masa tabika. Bila budak-budak ni dah naik ke sekolah rendah, sama juga. Cikgu tu penting, tapi dia budak ni dah mula pandai membeza-bezakan. Oh, ini bukan 1, ini ialah 5. Contoh, dia dapat pandai bezakan dah. Masa tabika, dia terima saja. Apa kita bagi dia suap je. Apa kita suap, dia telan je. Okey? Bila kat sekolah rendah, tak sama. Dia dah mula pandai membeza-bezakan. Masuk sekolah menengah, dia dah pandai melawan-lawankan. Okey? Dah melawan-lawankan. Itu dia. So, itulah sekarang saya sebut bahawa kepentingnya pendidikan asas yang pada budak-budak supaya generasi muda ni tidak dikotori dari segi media sosial. Bagi saya macam itulah. Kalau kita nak ubah generasi muda masa dah muda, dah besar, mungkin susah sikitlah. Tapi buatlah, kita ubahlah masa kecil. Okay. Saya setuju dengan pandangan Encik Gan yang bahawa okey, kita teruskan pada pesanan kepada tuan, kepada seluruh rakyat dan juga pesanan sambutan gaya Tahun Baru Cina yang akan tiba tak lama lagi. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Kong Hee Fat Choi kepada yang beragama, yang berbangsa Cina yang ingin menjemput Tahun Baru Cina nanti. Dan pada masa yang sama, jangan lupa kita masih dalam pandemik COVID-19 dan kita masih perlu mengamalkan SOP
yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kepada mereka yang tidak menyambut Tahun Baru Cina di luar sana, anggapkanlah tempoh ini ialah tempoh bercuti bersama keluarga yang tersayang. Okey, dan janganlah pergi merayau-rayau sangat atau janganlah pergi banyak sangat transport atau banyak sangat perjalanan. Jagalah diri sendiri, bersama-samalah kita membenteras pandemik COVID-19 ini. Dan kita tak nak tengok lagi dah benda ni akan berlanjut dengan lebih panjang lagi. Tak nak lagi PKP lagi. Tak ada lagi huruf PKP. Orang kata apa? Gelombang keempat. Gelombang keempat. Okey, terima kasih kepada Encik Gan Chibio, pengurusi KRT dan juga pengurusi Unity. Squad Unity. Squad Unity atas perkongsian pengalaman, penjelasan dan keterangan yang diberikan. Dan harapan saya semoga program ini mampu memberi informasi bermanfaat, tepat dan benar kepada semua penonton. Sebenarnya saya mewakili panel dan pihak urus dia mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada semua penonton yang sudi menyaksikan program Influencer at Japan Negeri Sembilan ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa lagi dalam program Influencer yang akan datang. Jangan lupa, kita jaga kita. Kita mesti menang. Terima kasih. Terima kasih. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn. Dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.